Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So saya rasa belum terlambat lagi untuk saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua yang mana tonton saya punya sesi live pagi ni. Okey, sebab saya pun dah lama tak buat live ni. So saya ada dalam minggu lepas, dalam minggu lepas saya ada tanya, saya ada buat posting, posting pertanyaan, posting lebih kepada nak tahu apa sebenarnya yang you all semua nak tahu, apa yang sebenarnya uh, yang bermain dalam fikiran pasal nak beli rumah aja. Ada tak pasal soalan ni mesti nak tahu tak? So sebabkan posting tu saya dah tanya berkenaan dengan KWSP. So ramai yang jawab KWSP, ramai yang jawab KWSP, okey. So berkaitan dengan rumah, macam mana nak keluarkan KWSP, nak beli rumah dan sebagainya. Okey. So because of benda tu, so saya ambil peluang, saya ambil peluang lah, saya ambil peluang pagi ni untuk saya kongsikan. Untuk saya kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan lebih kepada berkenaan dengan pengeluaran KWSP. Ataupun lebih kepada berapa yang boleh kita keluarkan untuk KWSP kita untuk membeli rumah. So clear ke clear? Okay, so saya nak tahu lah juga siapa yang tengah follow saya punya live ni pagi ni. Sebab mungkin pada saya ada yang dah sampai tempat kerja, ataupun ada yang tengah on the way pergi kerja. Okay, so siapa yang dah sampai tempat kerja, selamat bekerja. Okay, so siapa yang tengah on the way pergi kerja tu, so fokus pada pemanduan. Okay, so siapa yang tengah follow saya punya live, cuba komen sikit. Komen lah hi. Okay. So nak lah juga tahu siapa yang tengah ada kat situ. Okay. So saya nak saya nak berkongsi dengan anda semua pagi ni adalah berkenaan dengan KWSP. Sebab ramai orang tanya. So saya pun hari tu masa cuti raya itulah, so saya pun singgah lah kejap bangunan KWSP, pejabat KWSP. So adalah urusan lain. So dalam masa yang sama saya tanya dia sekali, sebab saya nak dapatkan confirmation. Once saya dapat confirmation, senang saya nak kongsi dengan anda semua, supaya maklumat tu tak salah. So nanti kalau maklumat tu salah, susah lah pula kan. Okay, apa yang saya dapat daripada dia orang, apa yang saya dapat daripada KWSP sendiri, maklumat berkenaan dengan berapa banyak yang kita boleh keluarkan duit KWSP kita ni. Okay, berapa banyak yang kita boleh dapat, berapa banyak yang kita boleh keluarkan duit KWSP kita untuk beli rumah, dan apa proses dia untuk beli rumah. Macam mana kita nak buat pengeluaran tu tadi. Okay, so saya go satu persatu. Yang pertama sekali, sekarang ni katakanlah kita ambil lah situasi yang pertama. Okay, situasi yang pertama, Afaid, Waalaikumsalam, selamat Hari Raya. Muhammad Syazali. Okay, so situasi yang pertama, apa yang saya boleh kongsikan, situasi pertama, kalau kita nak beli rumah, kita buat loan dengan bank. Okay, once kita buat loan dengan bank, biasanya pihak bank ni akan approve loan dia dalam 90%. So untuk buat pengeluaran KWSP, apa yang diperlukan adalah, dokumen yang kita perlukan adalah, kita perlukan letter offer daripada pihak bank. Lepas tu kita perlukan salinan perjanjian jual beli. Lepas tu kita perlukan kita perlukan surat pengesahan daripada lawyer. Selamat pagi Carol Azizi, selamat pagi Abang Handsome. Carol Azizi pun handsome juga. Okay, so kita perlukan surat pengesahan daripada lawyer mengatakan kita beli rumah tu. So ini antara benda yang kita perlukan untuk kita bawa kepada KWSP, supaya kita boleh keluarkan kita punya duit daripada akaun 2 tadi. Akaun 2 bukan akaun 1 akaun 2. So daripada akaun 2 yang kita boleh keluarkan ke dalam daripada KWSP kita tadi tu untuk gunakan pembayaran deposit rumah. So mungkin kita nak ada lebihan sikit, kita boleh gunakan untuk nak buat renovation sikit ke. Tengok pada berapa banyak yang kita ada. So itu benda yang perlu. So maknanya bukanlah kita perlu, bukanlah step dia, okay kita nak beli rumah, tiba-tiba kita pergi WSP untuk keluarkan EPF. Memang tak boleh lah, sebab dokumen dia tak lengkap. Sebab kita tak ada letter offer daripada pihak bank yang kata dah approve, kita dah sign. Kita tak ada SMP. SMP ni maksudnya perjanjian jual beli di antara penjual dengan pembeli. So maknanya sah yang you all dah beli rumah tu, dan penjual tu memang jual rumah tu. So kalau tak ada benda-benda macam ni,
Macam mana KWSP nak benarkan you all nak keluarkan duit tu daripada akaun, walaupun duit tu duit you all semua, duit korang semua, tapi dah itu syarat dia, apa yang kita boleh buat kan. So kita follow je lah guideline tu. So itu salah satu benda yang diperlukan. Itu antara dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kita buat pengeluaran KWSP, untuk kita nak beli, untuk kita buat pengeluaran KWSP tadi tu untuk gunakan bayar deposit. Okay, so lain daripada tu, ada yang tanya, okay, sekarang ni kita nak keluar KWSP, LO saya dah ada, SMP saya dah ada, lawyer pun dah buat surat mengatakan saya boleh keluarkan KWSP, memang betul saya beli rumah tu. Okay, berapa banyak boleh keluar? Okay, so kita buat calculation sikit. Saya bagi contoh. Katakanlah harga rumah yang you all beli adalah berharga 300,000. Saya ambil figure mudah lah, 300,000. So bila 300,000 membawa makna loan mungkin akan dapat 90%. Okay, so saya assume loan anda semua dapat lulus 90%. So bila 90% daripada 300,000 bermakna 270,000. Betul ke betul? Okay, 270,000. Daripada 270,000 tadi ni, maknanya deposit yang perlu dikeluarkan adalah 10%. Okay, berapa banyak yang boleh kita keluarkan daripada akaun 2 KWSP kita? So sebenarnya daripada pihak KWSP, daripada pihak EPF, dia punya calculation dia adalah kita punya loan punya perbezaan. Maksudnya 90% tadi kan, kepada 100%. So kita ada perbezaan 10%. Okay, 10% deposit kita perlu keluarkan, dan kita boleh plus, dan EPF akan plus lagi 10% additional. So maknanya 20% ataupun 20% daripada harga rumah yang kita beli. So kalau harga rumah yang kita beli tadi tu 300,000. So kalau 20%, jumlahnya adalah 60,000 lah. Okay, so faham ke faham? So maknanya sekarang 60,000 kita boleh keluarkan daripada akaun 2. Habis ada yang pula tanya saya balik, oh 60,000 tapi akaun 2 saya ada dalam 30 je. So maknanya dia boleh keluarkan semua daripada akaun 2 untuk pembelian rumah pertama tadi tu. So maknanya walaupun pihak KWSP benarkan untuk keluar 60,000, tapi duit dalam tu ada 30 je kan. So boleh keluar 30 je lah. Okay, so faham? Situasi yang sama, tapi dalam akaun 2 tu berbeza. Situasi yang sama, dia beli rumah 300,000, buat loan 90%, dapat loan 90%. Okay, dia boleh keluarkan jumlah dia adalah 60,000 sebab 10% tambah 10%, so 60,000 maksimum dia boleh keluarkan. Okay, so dalam akaun 2 dia sekarang ni, sebab dia beli rumah, mungkin kebetulan duit dalam EPF ada sangat-sangat banyak. Okay, so dalam akaun 2 dia adalah 80,000. So ada 80,000. Bila 80,000 maknanya tak boleh keluar 80. Sebab EPF dah tetapkan tadi 10 plus 10. So maknanya 20% daripada harga rumah yang you all beli. So harga rumah tadi tu 300,000. So kalau 20% bermakna 60,000. So daripada 80,000 akaun 2 tadi, hanya boleh keluarkan 60,000 sahaja secara tunai. Tapi tak adalah EPF bagi kat you all, okay, kat depan KWSP bangunan dia bagi dah 60,000 kat you all, tak ada. Dia still akan masukkan dalam akaun saving. So masa you all isi borang, so letaklah nombor akaun mana yang you nak pakai. So dia akan masukkan dalam akaun tu. Sebab dia orang pun ada panel-panel bank yang dia orang ada pilih. So most probably bank yang you all pakai, so dia orang pun ada. So boleh link lah duit tu masuk dalam akaun tu. So bila you all dah dapat duit tu, bolehlah bayar deposit pada tuan rumah, boleh settle loan, kos guaman, kos penilaian, and then bolehlah you nak pakai untuk nak cacat rumah, renovate sikit-sikit. Okay, so faham ke faham ni? Kalau faham, cuba share sikit, cuba bagi love sikit. Okay, so kalau faham, jangan lupa untuk share dekat you punya profile, supaya lebih ramai lagi dapat info, dapat input berkenaan dengan KWSP ni. Itu situasi yang pertama, tapi dia ada dia punya sub dia. Sub pertama duit EPF ada 30, sub kedua duit EPF ada 80. Okay, sub yang ketiga saya nak kongsi. Sub yang ketiga ni situasi yang sama, harga rumah yang sama, loan yang sama, tapi situasi dia buat loan tu join antara husband dengan wife. So join loan husband and wife. So dua-dua ni nak keluarkan EPF. Dan situasi dia pula, dua-dua orang ni, dia orang boleh keluarkan 60,000 maksimum. Okay, 60,000 maksimum. Tapi dalam akaun 2 husband ada 40. Akaun 2 wife pun ada 40. Kita anggarkan benda yang sama. Dua-dua orang ada 40,000, 40,000. So maknanya total 80. So berapa yang boleh keluarkan? Daripada situasi yang ni, dia jadi dua situasi pula lagi. Okay, sudah jadi macam berangkai dah. Okay, sebab saya just share macam ni, so saya tak tulis. So orang kalau saya tulis mungkin lebih faham lah kan.
Okay, situasi yang macam ni, so dengar baik-baik. Siapa yang buat loan, joint loan, husband and wife, so cadang memang nak keluarkan EPF. And then dia punya EPF dia melebihi dari akaun 2 dia ada 40,000, 40,000 contoh. Dan rumah yang dia beli hanyalah 300,000. So maknanya boleh keluar total 60,000. Okay, so berapa yang dia boleh keluarkan? Dia boleh keluarkan 60,000 tu. Tapi cara dia nak keluar macam mana? Mungkin dia nak keluarkan husband dia 40,000, wife dia 20. So 60 lah kan? Okay, ataupun dia nak keluarkan wife dia nak keluar, husband nak keluar 30, wife dia keluar 30. So 60 juga. So dari segi pembahagian nak keluar banyak mana ni, so masing-masing boleh isi masa dekat dalam borang KWSP. So submit, so just make it clear berapa you nak keluarkan untuk husband, berapa you nak keluarkan untuk wife. Ataupun mungkin you rasa macam okay, tak apalah, you keluarkan sekaligus 40,000 untuk husband punya, wife nya keluarkan 20,000 je. Ataupun mungkin tak perlu, so tak perlu keluarkan. So EPF tak marah benda tu. Yang marah kalau nak keluar lebih. Okay, so faham So itu satu situasi. Tapi kalau situasi yang keduanya, dari segi dalam akaun 2 ada dalam 20-20, so should be akan keluarkan semualah. So sebab jumlah pengeluaran maksimum ada 60, tapi cuma dalam akaun 2 masing-masing ada 20,000, 20,000. So maknanya total ada 40,000 lah. So boleh keluarkan semua daripada situ. Okay, faham ke faham sekarang ni? Okay, so jangan lupa untuk share. Sebab kalau tak share nanti rugi. Sebab ramai orang dia nak tahu tentang KWSP ni. So saya dah tolong bagi tahu. So bila saya dah tolong bagi tahu, why not you tolong sampaikan pula pada kawan-kawan yang lain, supaya diorang pun dapat ilmu yang sama, dapat tahu tentang KWSP ni. Sebab nanti diorang cakap, kenapa tak boleh nak keluar duit KWSP, padahal duit tu duit aku kot. Okay, so tapi dia ada cara-cara dia nak keluarkan. Sebab KWSP ni adalah untuk persaraan. So kalau kita nak guna sebelum bersara, boleh juga, cuma dia ada step-step dia. So saya lebih nak kongsikan berkenaan dengan pembelian rumah dulu, sebab dia ada benda-benda lain lagi. Then lain daripada tu, okay, saya nak kongsikan benda yang kedua. Okay, benda yang kedua adalah berkenaan dengan katakanlah you buat loan. Okay, you buat loan. Sebab ada yang tanya saya, sebab bila saya war-warkan tadi berkenaan dengan saya nak kongsikan ke WSP, ada yang tanya saya berapa persen sebenarnya boleh keluarkan EPF kita ni. Okey, situasi yang pertama saya kongsikan tadi tu, loan harga rumah 300, loan 90%, so boleh keluarkan 20%. Sebab 10% memang beza daripada loan, dan lagi 10% extra allowance daripada KWSP punya portion. Dia kata, bukan dari KWSP punya portion, maksudnya 10 plus 10 lah maksimum dia boleh keluarkan. Sebab 10% tu untuk cap bayar deposit. Okay, so lagi 10% tu extra. So total 20% dia boleh keluarkan daripada EPF akaun 2. Situasi yang seterusnya, situasi yang kedua yang saya nak kongsikan adalah, katakanlah loan anda semua, loan you all lulus 80% sahaja. 80%. Maksudnya 80% ni harga rumah 300 tadi. So 80% lulus hanyalah 80% daripada 300. So lebih kurang jalan 24. Okay, 240,000. So perlukan 60,000 deposit. So 80%. So 80% ke 100% maknanya 20%. 20% yang beza di antara loan. So 20% tambah 10%. So maksimum 30% kita boleh keluarkan daripada akaun 2 kita untuk kita guna. So maknanya sekarang ni daripada 30% tu, subjek tu dalam akaun 2 ada berapa lah. Kalau akaun 2 pun tak cukup, so dia boleh keluarkan semualah. Kalau akaun 2 tu lebih, sebab kalau 30% daripada harga 300,000, maknanya 90,000. So dalam akaun 2 tu ada 99,000, so bolehlah keluar 90,000. Tapi kalau akaun 2 ada 89,000, so boleh keluar semua 89 lah. Contohnya macam tu. Okay, so kalau kata you punya loan tu 70%, so you boleh keluar 30 tambah 10, so dah jadi 40%. Tapi subjek tu dalam akaun 2 ada berapa. Sama juga kalau joint loan husband and wife, akaun 2 husband ada berapa, akaun 2 wife ada berapa. So berapa yang boleh dikeluarkan kalau selagi dia tak melebihi jumlah yang dia punya differential tadi tu. Okay, so faham ke faham ni? Sebab apa yang saya kongsi ni benda yang sangat penting, benda yang ramai orang tak tahu ataupun ramai orang nak tahu dan dia buat tak tahu. Okay, tapi bila dia nak beli rumah baru dia nak ambil tahu. So sangat-sangat penting benda ni. Sebab bila nak buat pengeluaran KWSP ni,
saya berbalik-balik, saya kongsi balik apa yang saya kongsi mula-mula saya punya sesi live tadi ni. Dia adalah berkenaan dengan dokumen apa yang perlu. You all nak beli rumah, nak booking rumah, you dah booking. Masa you nak booking tu, you pakai duit you punya own money, okay? You punya duit poket sendiri. So you booking dulu, loan dah approve, SMP dah sign. Masa tu you dah boleh request dekat you punya peguam, kata saya nak keluarkan KWSP. So dia boleh akan bantu you untuk pergi ke next step. So you boleh bawa semua dokumen tadi tu untuk pergi ke KWSP, keluarkan balik. Okay. So pagi ni saya nak kongsikan berkenaan dengan tu, berapa banyak yang kita boleh keluarkan daripada KWSP kita, dan macam mana kita nak buat proses pengeluaran. So topik KWSP ni tak habis lagi, sebab saya nak kongsikan pula. Ada yang tanya saya, dia walaupun tak ramai tapi ada. Sebab dia tanya saya macam ni, sekarang ni saya nak beli rumah cash, berapa banyak yang saya boleh keluarkan, bila saya boleh keluarkan? Dua soalan yang sangat penting. Dia tanya saya, okay, saya nak kongsikan dengan anda semua benda ni, tapi bukan hari ni. So saya nak tengok, saya akan kongsikan nanti, InsyaAllah besok saya akan kongsikan lagi. Topik dia adalah berkenaan dengan beli rumah cash. Berapa persen yang saya boleh keluarkan daripada EPF, bila saya boleh keluarkan, dan macam mana saya nak buat proses pengeluaran. So benda ni pun ramai yang tanya. So input dia sangat-sangat penting. So ada duit ni tapi nak beli rumah cash, tapi duit saya dalam EPF, macam mana saya nak ambil? Okay, so saya akan kongsikan benda tu dengan anda semua. So just follow saya punya page. InsyaAllah saya akan kongsikan pada esok hari, mungkin pada waktu yang berbeza. Saya akan sentiasa inform dalam page. So just follow benda tu, nanti akan dapat info dia. So jangan lupa untuk share sesi live saya pagi ni, sebab sesi live ni sangat-sangat penting, sangat-sangat memberi manfaat. Once apa yang saya kongsikan ni memberi manfaat kepada anda semua, so pasti kalau anda kongsikan juga dengan kawan-kawan anda yang lain, memberi manfaat yang lebih, atau memberi manfaat kepada kawan-kawan anda juga akan dapat manfaatnya, dan Allah akan panjang-panjangan pahala kita sama-sama. Okay, so setakat ni dulu pagi ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dengan topik yang saya janjikan tadi tu, beli rumah cash, nak buat pengeluaran EPF. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.